segar di pagi hari. Segala sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar Malaysia? Anda bertemankan saya Izul Yusof dan juga saya Pasha Rahim. Diharapkan anda semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Baik, bulan ni selepas kita menyambut Hari Kebangsaan minggu lepas, kata terbanyak aktiviti yang kita nantikan sepanjang bulan September sehingga kita menyambut Hari Malaysia pada 16 September ini. Yang akan diadakan di Kuching, Sarawak. Betul. Dan hari ini juga sebenarnya banyak perkara berlaku selain daripada Perdana Menteri berada di Jakarta untuk ASEAN Summit. Yang di-Pertuan Agong juga akan meneruskan kembara Kenali Borneo hari ini di Sabah. Tapi betul, lokasinya nanti masih di Sabah. Betul, lokasinya akan kita bawakan perkembangannya dari masa ke semasa. Dan hari ini juga merupakan hari pengundian awal bagi pilihan raya kecil bagi Parlimen Pulai. Dan ini ada beberapa berita yang boleh kita kongsi kepada anda, di mana susulan daripada kejadian ataupun fenomena pilihan raya kecil di Simpang Pulai ini ada berlakunya ledakan pelancong-pelancong yang datang serbu ke Bandar Muar. Ini yang boleh kita kongsi kepada anda sepanjang PRK Simpang Jeram yang berlangsung di sana, menyebabkan Bandar Muar hampir penuh lokasinya dengan pengunjung-pengunjung yang ramai datang untuk mencuba pelbagai makanan, mencuba hotel homestay dan juga hotel-hotel yang telah penuh daripada awal, iaitu pada 26 Ogos sehinggalah selepas berakhirnya cuti sekolah yang baru sahaja 3 hari lepas yang berlaku di Muar. Ini merupakan salah satu situasi yang biasanya kita lihat, dan ini juga merupakan salah satu pendorong dan juga pelonjak ekonomi di kawasan setempat, di mana setiap kali berlakunya pilihan raya, tak kisahlah pilihan raya umum ke, kecil ke dan sebagainya, akan memberi sedikit sumbangan ataupun kesan kepada lonjakan ataupun ledakan ekonomi kawasan setempat. Dan teruskan, jangan berhenti datang ke bandar-bandar menarik di negeri-negeri yang ada di Malaysia. Ramaikan lagi. Betul, kita ambil kesempatan untuk inilah kita kata visit Malaysia dan mencintai negeri-negeri yang ada. Sebenarnya banyak tempat-tempat yang menarik ni di negara Malaysia kita sendiri yang mungkin kita sendiri tak tahu ataupun kita jarang nak lawati tempat-tempat ni. Jadi selain daripada kita bercuti membawa keluarga bersama, kita juga membantu sebenarnya peniaga-peniaga kecil yang berada di kawasan-kawasan berikut. Dan seterusnya kita bercakap tentang PRK atau pilihan raya kecil di Pulai ini, dinasihatkan juga kepada semua pihak-pihak yang terlibat, terutamanya sewaktu berkempen, untuk kita mengelakkan ataupun menghentikan daripada segala jenis kempen yang menyentuh sentimen-sentimen keagamaan dan juga kata perkauman. Rasa-rasanya dah cukup-cukuplah tu kita berbalah antara sesama sendiri, terutamanya sekali apabila kita menggunakan sentimen-sentimen agama ni. Berikut kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, yang berkata Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama amat khawatir dengan tindakan sesetengah pihak yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang bersifat menghukum pihak-pihak yang tidak sealiran fahaman dengan kumpulan masing-masing. Yang penting dalam pilihan raya kecil ini adalah suara rakyat itu sendiri, dan suara rakyat akan menentukan siapakah yang akan mereka pilih untuk menjadi wakil rakyat dan untuk mewakili hasrat dan juga suara rakyat itu sendiri. Jadi tak kisah daripada aliran mana sekalipun, itu adalah hak rakyat dan kita berikan hak tersebut pada rakyat dan biarlah rakyat yang memilih yang mana yang mereka rasakan yang terbaik untuk mereka. Betul, dan ini juga sedikit info boleh kita kongsi kepada anda. Hari ini merupakan hari pengundian awal dan seramai 927 pemilih melibatkan pegawai dan juga anggota polis akan menunaikan tanggungjawab mereka di dua kawasan, di mana saya dimaklumkan bahawa seramai 881 anggota polis daripada Markas Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 2
menunaikan tanggungjawab mereka pada hari ini, manakala 46 anggota dari Balai Polis Kempas turut menunaikan tanggungjawab mereka pada hari ini. Dan ada satu, kalau tak silap saya, di bahagian Balai Polis wilayah 2 ni dibuka sehingga jam 5 petang, manakala bagi Balai Polis Kempas akan dibuka pusat mengundi sehingga jam 12.30 hari saja, memandangkan anggota yang tidak ramai terpaksa ditutup awal. Dan hari ini bermulanya tempoh pengundian awal dan berbaki kurang beberapa hari sahaja lagi sebelum mereka akan tamat berkempen dan akan mengundi pada 9 September iaitu Sabtu nanti. Diteruskan usaha anda, mengundilah yang terbaik. Dan betul, dan seterusnya berita baik untuk mereka yang mempunyai kenderaan elektrik Isuzu. Di Shah Alam kita ada 10 pengecas EV ataupun pengecas kenderaan elektrik secara percuma telah disediakan di bandar-bandar Shah Alam, dan itu dikongsikan Datuk Bandar Shah Alam Dr. Nor Fuad Abdul Hamid. Dan perkhidmatan tersebut boleh didapati di beberapa kawasan, antaranya seperti di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Wisma MBSA dan juga pejabat cawangan MBSA untuk mendapatkan khidmat pengecasan EV percuma. Dan dalam masa sama juga Datuk Bandar Shah Alam juga sedang mengenal pasti beberapa lokasi yang bersesuaian untuk menambah dan juga melihat kepada keperluan dan juga permintaan bagi menambah beberapa lokasi lain untuk pemasangan pengecasan kenderaan elektrik ini di pusat bandar serta pusat beli belah di sekitar Shah Alam. Dan kalau mengikut perancangannya, akhir tahun ini dirancang Selangor akan mempunyai sekitar 1,000 pengecas kenderaan elektrik melibatkan di 12 kawasan PBT, antaranya seperti Shah Alam, Petaling Jaya, Subang Jaya, Kelang, Kajang dan juga Ampang Jaya. Ini merupakan inisiatif yang baik untuk meningkatkan dan juga merancangkan sektor industri kenderaan elektrik ini. Betul, dan bukan saja itulah, itu akan memberikan kemudahan kepada pengguna-pengguna kenderaan elektrik yang ada sekarang. Baik, untuk berita lanjut dan informasi yang terkini, jangan lupa layari portal bernama.com. Macam biasa kita nak kongsi dulu sedikit ramalan cuaca untuk hari ini dan seterusnya bersama teman penyampai dari Bilik Berita. Saksikan. Assalamualaikum dan salam Malaysia, Madani dari Bilik Berita. Lahad Datu dan Tawau merupakan bumi yang cukup subur, justru kedua-dua daerah harus mempelbagaikan lagi tanaman bagi memberi manfaat kepada ekonomi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dalam titahnya menzahirkan rasa teruja melihat sendiri keindahan pemandangan dan kepelbagaian tanaman di sepanjang jalan yang dilalui baginda dari Tawau ke Lahad Datu semalam. Berpuas sekali orang di Tawau dan Lahad Datu kerana mempunyai bumi yang cukup subur. Harus dipelbagaikan banyak lagi tanaman-tanaman seperti yang dinyatakan tadi Pemaisuri. Kerana itu semua adalah hasil boleh kita jual dengan harga yang berpatutan. Dan sebab itulah saya bersyukur kerana dapat juga sempat makan durian kampung, lagi sedap, kurang manis sikit pada musangking. Ini patut juga dipasarkan pada negara-negara luar. Terdahulu Seri Paduka berdua berlepas dalam Kembara Kenali Borneo pada 8.30 pagi di Tawau sebelum Al-Sultan Abdullah tiba di Ibu Pejabat Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom pada 4.20 petang dan di Dewan Perdana pada 6.05 petang. Kembara Kenali Borneo dari 3 hingga 13 September yang bermula dari Tawau, Sabah dan berakhir di Teluk Melano, Kuching melibatkan perjalanan merentasi Lebuh Raya Pen Borneo yang menghubungkan Sabah Sarawak serta Brunei itu memberi peluang keemasan kepada rakyat di kedua-dua negeri untuk beramah mesra dengan pasangan diraja serta delegasi.
Terdahulu, Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria berkenan menyediakan 4 menu air tangan baginda iaitu ikan bilis masak kicap, ikan bilis masak asam udang, berlada dan bubur lambuk untuk penduduk Lahad Datuk. Baginda memasak juadah itu bagi majlis santapan bersama rakyat di luar pekarangan Dewan Perdana yang menjadi tumpuan ratusan penduduk sekitar kerana ingin menyaksikan sendiri kepakaran Tunku Azizah yang amat dikenali dalam bidang masakan. Tunku Azizah yang menyediakan masakan itu dengan bantuan petugas Istana Negara dan anggota wanita Perkhidmatan Awam Malaysia Puspanita juga berkenan memeriksa penyediaan bubur lambuk. Malah baginda menyukat serta memasukkan sendiri rempah ratus yang diperlukan dalam masakan yang dihidangkan kepada tetamu serta orang ramai yang hadir. Bahang pilihan raya kecil Parlimen Pulai semakin dirasai dengan sejumlah 927 pegawai dan anggota polis menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi awal untuk kerusi Parlimen berkenaan pagi ini. Bagi proses pengundian awal, sebanyak 3 saluran disediakan di 2 pusat pengundian iaitu Balai Polis Kempas dan Markas Pasukan Polis Marin Wilayah. 2 di Tampoi melibatkan 46 pemilih di Balai Polis Kempas, manakala 881 orang akan mengundi di Markas PPM Wilayah 2. PRK Parlimen Pulai bakal menyaksikan saingan 3 penjuru antara calon Pakatan Harapan Suhaizan Kayat, calon Perikatan Nasional Zulkifli Jaafar dan calon bebas Samsudin Muhammad Fauzi. Bagaimanapun tiada pengundian awal untuk kerusi Dun Simpang Jeram. Bayi lelaki berusia 45 hari antara yang maut dalam kemalangan membabitkan 2 motosikal dan sebuah kereta di Lebuh Raya Utara Selatan arah utara dekat Pagoh awal pagi semalam. Ketua Polis Muar ACP Rais Muklis Azman Aziz berkata, kemalangan pada 3.10 pagi itu berlaku apabila motosikal yang ditunggang oleh lelaki berusia 20 tahun terbabas sebelum dirempuh oleh sebuah lagi motosikal dari arah belakang yang gagal mengelak. Pada masa sama, sebuah kereta dinaiki 5 sekeluarga tidak sempat mengelak dan terlanggar mangsa yang terbaring di atas jalan sebelum hilang kawalan lalu terbabas ke bahagian kiri jalan. ACP Rais Muklis berkata penunggang berusia 20 tahun itu meninggal dunia di tempat kejadian, manakala bayi lelaki yang berada dalam kereta berkenaan meninggal dunia semasa menerima rawatan di Hospital Pakar Sultanah Fatimah HPSF Muar. 5 lagi mangsa berada di HPSF untuk rawatan lanjut dan kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Untuk itu sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, kembali dalam Apa Khabar Malaysia bersama kami. Hari ini tetamu kita yang pertama ni menggamit memori sewaktu saya berada di universiti dulu, zaman-zaman di mana saya dulu juga merupakan seorang penebat. Dan topik hari ini kita akan bercakap mengenai debat perpaduan Menteri Perpaduan Negara, Piala Menteri Perpaduan Negara tahun 2023. Bila teringat balik zaman-zaman saya debat dulu Kaizo, walaupun tak adalah hebat mana pun, tapi adalah menang juga 2-3 kali. Adalah tu. Adalah. Okey, rasanya ini satu aktiviti ataupun pertandingan yang memang sering dilakukan, terutamanya bersama ataupun di kalangan universiti-universiti, dan satu platform yang sangat bagus kiranya, terutamanya untuk generasi muda ni untuk mengasah bakat. Mantau mungkin ada yang alih-alih menjadi menteri, betul. kan. Jadi, untuk kita bercakap mengenai debat perpaduan Piala Menteri Perpaduan Negara tahun 2023 ini, hari ini bersama kita Encik Zulkifli Hashim, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional dari Kementerian Perpaduan Negara. Assalamualaikum, selamat datang. Terima kasih sudi bersama kami pada pagi ini untuk kita bercakap serba sedikitlah mengenai pertandingan ataupun debat perpaduan ni. Jadi kita mulakan dulu dengan program debat itu, debat perpaduan sendiri.
bila mulanya, apakah mungkin antara objektif yang apakah ingin dicapai dengan penganjuran debat perpaduan Piala Menteri Perpaduan Negara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan. Terima kasih Basha Izu kerana mengundang saya mewakili Kementerian Perpaduan Negara hadir pada pagi ini untuk menerangkan satu program flagship di bawah Kementerian Perpaduan Negara, iaitu debat perpaduan Piala Menteri Perpaduan Negara. Dan berbalik kepada soalan yang diajukan, sebelum tu saya nak jawab, saya pun rasa kagum lah. Rupanya saya bersama dengan pengacara yang juga pernah terlibat dalam debat. So, nasib baiklah ini kita buka pelajar universiti. Kalau kita buka kepada orang awam, mungkin Basha antara seorang peserta lah yang turut mengambil bahagian. Okey. Debat perpaduan ini telah dimulakan sejak tahun 2005 lagi. Okey, dan Universiti Multimedia Melaka merupakan lokasi pertama kita, dan program itu dilaksanakan sehingga 2015. Okey. Jadi kita berhenti sementara program tersebut pada 2015 sebelum kita sambung semula pada tahun 2020. Tujuan kita hentikan sebab kita nak buat penilaian melihat keberkesanan program tersebut, dan hasilnya kita dapati memang ramai di kalangan pelajar-pelajar universiti berminat supaya program ini diteruskan. Jadi program itu kita teruskan sampai hari inilah. Dan bila kita sebut debat perpaduan di kalangan pelajar-pelajar universiti, of course tujuannya kita nak mengasah minda pelajar-pelajar ataupun mahasiswa dengan isu-isu semasa, khasnya yang menyentuh tentang kepelbagaian agamanya, budayanya. Dan yang kedua, oleh kerana debat ni menggunakan bahasa Melayu, jadi kita nak memertabatkan, nak mengangkat penggunaan bahasa Melayu tu dalam wahana perdebatan. Dan of course yang ketiga, tujuan kita adalah untuk memasyarakatkan ataupun menggalakkan perpaduan di kalangan mahasiswa kita di seluruh negara, supaya perpaduan itu dapat kita wujudkan melalui pelbagai bentuk aktiviti, salah satunya melalui debat. Tapi kalau kita melihat di peringkat IPT sendiri, zaman kita belajar dulu pun banyak melibatkan aktiviti-aktiviti berdebat ini. Ada debat Piala Naib Chancellor, Malam Naib Chancellor dan sebagainya, ada juga debat-debat di luar. Jadi apa sebenarnya yang menjadikan debat perpaduan ini salah satu aktiviti yang membezakan dengan debat-debat di peringkat universiti yang lain? Dia membezakan debat ni adalah tema dalam setiap pertandingan-pertandingan debat yang kita laksanakan. Dan debat anjuran Kementerian Perpaduan Negara sudah tentu fokusnya kepada aspek perpaduan. Dan pada tahun ini 2023 kita meletakkan temanya warisan melestarikan perpaduan. Jadi mahasiswa ataupun para pendebat akan mengupas isu-isu meningkatkan perpaduan melalui warisan yang diwarisi pada dulu hingga kini. So debat-debat lain akan menyentuh tema-tema tertentu. Debat alam sekitarnya dan debat diraja, pelbagai. Jadi usul-usul yang kita kemukakan dalam debat ni semuanya berkisar tentang warisan. Kalau ada contoh-contoh tak usul-usul ini rahsia. Sebab pertandingan ni akan dimulakan saringan awalnya pada 22 hari bulan. Okey, 22 hari bulan. Jadi kalau saya umumkan ni, mungkin universiti-universiti yang mengambil bahagian dah tahu dah. Ini antara usul. Betul. Okey, kita nak tanya juga, dalam pertandingan-pertandingan debat ni kita ada beberapa jenis format. Kalau dalam debat bahasa Inggeris, debat bahasa Melayu dan sebagainya. Jadi untuk pertandingan debat perpaduan ni, apakah format yang dilaksanakan? Okey. Kita menggunakan konsep atau formatnya ala Parlimen Malaysia. Okey, bila sebut konsep ala Parlimen Malaysia, kita ada dua pihak. Satu pihak pencadang atau kita panggil pihak kerajaan, dan satu pihak pembangkang. So masing-masing diberi peluang untuk berhujah berdasarkan usul yang telah ditetapkan. Jadi satu pasukan, setiap pasukan tu 3 orang kalau tak salah saya. Dia memang 3 orang. Okey. Yang pencadang sama pun pihak pembangkang sebenarnya 3 orang lah. Okey, baik. Okey, kita nak tahu juga apakah syarat utama ataupun adakah penyertaan itu masih dibuka untuk universiti-universiti lain turut sama dalam debat Piala Perpaduan ni? Okey, Kementerian Perpaduan menggalakkan sebenarnya semua universiti, semua IPT, Institut Pengajian Tinggi untuk mengambil bahagian. Khasnya universiti-universiti ataupun IPT yang telah menubuhkan Sekretariat Rukun Negara. Kerana kita punya jentera, kementerian punya jentera di universiti-universiti, kita panggil Sekretariat Rukun Negara. So mana-mana IPT yang ada sekretariat, dia boleh kita menggalakkan untuk mengambil bahagian dalam debat ni. Dan pihak penganjur pada tahun ini telah menetapkan supaya tidak melebihi 50 pasukan lah untuk pertandingan debat ni.
So tarikh tutupnya selewat-lewatnya pada hari Jumaat ni, 8 hari bulan. Okey, jadi tarikh tutup untuk pendaftaran adalah Jumaat ni. Jumaat ni. Tadi disebutkan had pasukan tu sebanyak 50 pasukan. Untuk setiap universiti tu ada had tak berapa pasukan yang boleh dihantar oleh setiap universiti? Setakat ni tak ada. As long ataupun selagi ada kelab ataupun sekretariat rukun negara ditubuhkan, so dia boleh hantar penyertaan. Sehingga hari ini kita dah ada hampir 40 penyertaan lah daripada seluruh IPT, dan masih ada masa lagi sehingga Jumaat. So mana-mana universiti yang berminat ataupun IPT, college-college yang berminat boleh menyhantar penyertaan. Cuma di sini kita nak satu pasukan yang nak bertanding ni mesti sekurang-kurangnya 2 suku kaum. Tak boleh semuanya Melayu, tak boleh semuanya Cina, mesti ada 2 suku kaum. Yang keduanya mesti penuntut peringkat diploma dan ataupun ijazah pertama. Dan peserta tu mesti datang daripada universiti yang sama, tak boleh import. Janganlah dia ambil pula pejabat daripada universiti lain dijadikan pasukan dia. Dia mesti daripada universiti yang sama. Okey, kita nak tanya juga, debat perpaduan yang pertama dulu diadakan di MMU Melaka, betul? Jadi untuk tahun ini 2023, siapakah tuan rumah debat perpaduan? Okey, pada tahun 2023 ni tuan rumahnya adalah Sekretariat Rukun Negara Universiti Malaya. Mengapa? Kerana Universiti Malaya adalah johan pertandingan debat perpaduan yang diadakan pada tahun lepas di Universiti Teknologi Malaysia, pertemuan di antara Universiti Malaya dan UiTM. Dan kemenangan kepada Universiti Malaya, jadi tahun ini Universiti Malaya menjadi tuan rumah untuk debat perpaduan tahun ini. Okey, menarik juga untuk kita kongsikan apakah hadiah-hadiah utama yang bakal ditawarkan kepada pemenang-pemenang bagi debat perpaduan Piala Menteri Perpaduan Negara ni. Okey, peserta ataupun kumpulan debat yang bertanding akan membawa pulang, kalau hadiah johannya selain daripada piala pusingan adalah piala Yang Berhormat Menteri Perpaduan Negara, dia juga akan membawa pulang mock check ataupun geran aktiviti RM10,000 dan wang tunai RM10,000. Trofi dan sijil lah kepada setiap peserta. Dan bagi naib johan, geran aktiviti bernilai RM8,000, wang tunai RM6,000, trofi dan sijil lah. Dan tempat ketiga, geran aktiviti RM3,000, wang tunai RM2,500, trofi dan sijil. Pendebat terbaik pada pertandingan akhir tersebut akan menerima wang tunai RM2,700. Dan pendebat terbaik keseluruhan bermula daripada sejak saringan akan menerima wang tunai RM2,000. So itu antara hadiah-hadiah yang disediakanlah kepada pasukan pendebat pada tahun ini. Lumayan juga hadiah-hadiah yang telah pun disediakan. Harapnya menjadi insentif untuk lebih ramai lagi penyertaan daripada kadang-kadang kita buat program ini setiap tahun. So kita menggalakkan mana yang dah bertanding tak mendapat tempat boleh masuk lagi tahun depan. Yang mana belum cuba boleh. Kita Kementerian melaksanakan program flagship ni setiap tahun. Betul, tapi selalunya untuk pasukan-pasukan debat untuk mana-mana universiti pun kalau satu tahun tu masuk, kalah tahun depan memang akan turun masuk juga. Kena masuk sampai menang. Itu adalah orang kata semangat seorang pendebat tu tidak akan pernah orang kata tak akan pernah luntur dan tak boleh menerima kekalahan tu. Kita kena jangan luar perasaan sekarang. Bahaya. Okay, itu biasa ada persaingan. Betul. Tapi ini kita tanya dengan Encik Zul daripada tadi sebenarnya bila kita bercakap mengenai debat perpaduan ni dan juga penyertaan daripada universiti-universiti, Encik Zul ada banyak menyebut berkenaan dengan Sekretariat Rukun Negara. Tertarik juga sebenarnya nak tanya pada Encik Zul, apakah yang dimaksudkan dengan Sekretariat Rukun Negara itu sendiri? Okey. Di bawah Jabatan Perpaduan Negara, kita ada jentera di peringkat sekolah-sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti. Kalau di sekolah rendah dan sekolah menengah, kita ada Kelab Rukun Negara. Tapi di peringkat universiti, kita ada Sekretariat Rukun Negara. Okey. Dan Sekretariat Rukun Negara ini satu jentera di bawah Jabatan Perpaduan ini untuk kita sebarluaskanlah. Okey, program-program di peringkat institusi pengajian tinggi, dan program ini lebih kepada pengukuhan, pengetahuan, pemahaman, penghayatan, penilaian dan pengamalan rukun negara di dalam kehidupan seharian mahasiswa. Jadi itu adalah platform dan itu juga jentera kepada jabatan menyebarluaskan mesej perpaduan di IPT di seluruh negara. Kalau di IPTA itu merupakan salah satu kelab yang wajib ada, iaitu Sekretariat Rukun Negara. Kalau di IPTS ada tak? Ada juga. Kita juga mengalukan penubuhan Sekretariat Rukun Negara. So mereka boleh memohon kepada pihak pentadbir universiti masing-masing dan sekiranya mendapat kelulusan, mereka boleh hantar kepada
Jabatan Perpaduan Negara. So kita akan ada kolaborasi lah untuk melaksanakan pelbagai jenis program-program di bawah Sekretariat Rukun Negara ni. Setakat ni dah berapa banyak sekretariat yang kita ada di seluruh Malaysia? Di seluruh negara ni kita ada setakat ni 188 Sekretariat Rukun Negara. Dan jumlah ini sekretariat ni di setiap satu institusi pengajian tinggi institusi pengajian tinggi di seluruh Malaysia lah kan? ya. Okey, kita nak tahu juga dalam debat piala nanti di pusingan akhir pada 26 hari bulan. 26 hari bulan Ya. nanti. Siapakah VIP yang kita mungkin jangkakan akan dilihat kelibatnya? Oleh kerana merebut piala Menteri Perpaduan, so pastinya lah menteri yang akan hadir ataupun tetamu yang akan hadir adalah Yang Berhormat Menteri Perpaduan Negara itu sendirilah, Yang Berhormat Dato' Aaron Agor Dagang. Okey, kita nak tanya juga pada Encik Zul sendiri. Sebenarnya debat perpaduan ni telah diadakan daripada dulu lagi, dah lama diadakan, dianjurkan. Mungkin Encik Zul boleh kongsikan apakah mungkin orang kata outcome ataupun hasil daripada debat perpaduan ni, apa yang dapat dilihat daripada debat perpaduan, dan mungkin sedikit harapan bagi generasi baru ataupun bagi yang akan mengambil bahagian dalam debat perpaduan tahun 2023. Mungkin kepada pendebat-pendebat yang ambil bahagian, hadiah kemenangan yang dinantikan. Tetapi bagi pihak penganjur, khasnya Kementerian Perpaduan Negara, ini sebenarnya sebagai wadah untuk kami nak sebarluaskan mesej-mesej perpaduan menggunakan wahana ataupun platformnya melalui debat. Kedua, melalui debat ni juga kita nak menggalakkan para pendebat ni mengasah minda dia, mengupas isu-isu yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Khasnya dengan tema pada tahun ini, warisan melestarikan perpaduan. So bagaimana pendebat-pendebat menggunakan minda pemikirannya untuk menggabung jalinkan dalam mencapai perpaduan melalui pendekatan warisan dan khazanah yang ada dalam negara kita. Dan kepada Jabatan Perpaduan, harapannya supaya program ini mendapat sambutan lebih ramai lagi pada tahun-tahun akan datang. Dan kita juga mengharapkan disebar luas, dan mungkin kita akan cuba membuka selain daripada universiti, mungkin orang awam sekiranya jabatan melihat sambutan itu amat menggalakkan. Why not? Mungkin Bashar boleh mengambil bahagian untuk program yang akan datang. Okey, mungkin sedikit lagi tambahan. Kita dah tahu peserta, kita dah tahu daripada mana, hadiah pun kita dah tahu daripada mana, VIP pun kita dah tahu siapa yang akan datang nanti. Siapakah barisan juri profesional yang akan menjuri ataupun membuat penilaian pada sepanjang debat piala ini berlangsung? Juri-jurinya telah kita kenal pasti. Mereka ni adalah pakar-pakar dalam bidang-bidang masing-masing. Dan untuk pertandingan daripada mula saringan hingga akhirnya, kita ada juri yang diundang khas daripada alumni Majlis Debat Universiti Malaysia sendiri ataupun MADUM, pegawai daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, pegawai-pegawai agensi di bawah Kementerian Perpaduan yang terdiri daripada Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional sendiri, Jabatan Muzium Malaysia sendiri, Jabatan Arkib Negara Malaysia, Perpustakaan, Yayasan Sukarelawan Siswa. So ini adalah juri ataupun hakim yang diundang lah untuk menjuri semua pendebat-pendebat pada tahun ini. Itu dia juri-juri profesional, juri-juri yang hebat belaka, dan juga peserta-peserta bakal memberikan saingan yang cukup hebat pada 22 September nanti bagi merangkul gelaran juara Piala Debat Perpaduan Piala Menteri Perpaduan Negara. Perpaduan Negara. Okey. Itulah yang diharapkan seperti yang Cik Zul kata tadi, diharapkan bukan sahaja mengejar kata hadiah kemenangan, tetapi juga yang paling penting untuk kita menghasilkan barisan generasi muda yang lebih orang kata intelektual dan berfikiran orang kata lebih aras pemikiran yang lebih tinggi. Okey, saya rasa itu sahaja boleh kita kongsi kepada anda. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Zulkifli Hashim atas kesudahan berkongsi mengenai satu program yang cukup hebat, debat perpaduan Piala Menteri Perpaduan. Dan kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Tadi kita dah bercakap soal debat perpaduan Piala Menteri Perpaduan, dan berbaki kurang daripada 2 hari saja. Pada 7 hingga 9 September nanti akan berlangsung satu convention
Pemuisi Sedunia kali kedua bertempat di Bacok, Kelantan, ataupun kita panggil konvensyen ini sebagai Kompes, dan bersama dengan kita di talian seorang tetamu yang cukup hebat untuk bercakap konvensyen Pemuisi Sedunia kedua ini. Bersama dengan kita Datuk Dr. Razwan Ibrahim selaku Presiden Persatuan Pemuisi Nasional Malaysia Pemuisi. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah, baik. Sihat, Datuk? Alhamdulillah. Ada mana tu, Datuk? Sampai daripada Kuala Lumpur. Okey. Saya di Kelantan ni. Dekat Kelantan. Okey, Datuk, kita dah tahu juga memandangkan konvensyen Pemuisi Sedunia ini merupakan anjuran kali kedua. Mungkin kita nak tahu apa sebenarnya matlamat konvensyen ini diadakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada TV Bernama kerana mengundang saya untuk membicarakan tajuk ini pada hari ini. Okey, tujuan untuk mengadakan Kompes ni ialah untuk menyatukan pemusi-pemusi seluruh dunia untuk berinteraksi dan berkongsi pengalaman serta menimba ilmu. Dan kita ada beberapa ketah kerja, iaitu 7 ataupun 8 ketah kerja yang akan dibentangkan oleh pemusi-pemusi hebat ataupun ahli sastra yang hebat dari seluruh dunia. Untuk kali ini, untuk kali kedua ini, terdapat lebih kurang 200 penyertaan daripada 6 buah negara, iaitu Brunei, Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, dan China. China. Dan ada 6 buah. Dan 7 kertas kerja akan dibentangkan oleh tokoh-tokoh dari negara-negara yang berkenaan. Mereka, boleh saya sebut ke? Boleh, silakan, Datuk. Ya, mereka terdiri daripada Indonesia, iaitu Profesor Madya Dr. Andes Syamir Marulafau, daripada Singapura Tuan Isa Kamari, daripada Thailand Dr. Suraya Chapakia, daripada Brunei Tuan Zefri Arif, dan daripada China Zhao Yahui. Manakala daripada Malaysia terdapat sastrawan negara Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh, sastrawan negara Dr. Zurin Hassan, Dr. Zurin Hassan, kemudian yang berhormat Senator Datuk Seri Awang Sarian, dan seorang lagi ialah Profesor Dr. Rosalina daripada USIP. Dan begitu juga kami mengadakan forum yang terdiri daripada Datuk Aziz Draman dan juga saya sendiri, dan begitu juga diskusi buku yang dihasilkan oleh penyair terkenal Arham Tama. Buku beliau bertajuk Satu SATU. Jadi buku ini akan dibincangkan dalam konvensyen ini. Dan begitu juga banyak lagi acara-acara yang menarik, termasuk persembahan kebudayaan, wayang kulit, makyong, dikir barat, dan acara-acara kesenian, dan juga baca puisi, termasuk syair, gurindam, dan sebagainya lah. Banyak kita dah. Kita nak tahu juga, memandangkan konvensyen ini merupakan anjuran kali kedua, ada tak ataupun apakah tema yang diangkat bagi Kompes kali ini? Baik, tema yang diangkat pada kali ini ialah kemanusiaan sejagat. Okay. Ini sesuai dengan kita punya visi kita, ialah suara kemanusiaan sejagat. Dan sebenarnya pemusi mempunyai rangkaian kita daripada 12 buah negara yang bercantum di bawah kerabat pemusi sedunia. Dan pada kali ini hanya 6 negara, sebab pada awalnya Kompes ini telah dijadualkan pada akhir bulan 7 atau bulan 8 yang baru lalu. Tapi oleh sebab pilihan raya negeri, maka kita terpaksa tangguhkan hingga ke tarikh ini, 7, 8 dan 9. Bagaimanapun beberapa negara telah tidak dapat menghadiri pada tarikh yang baru ini, termasuk daripada Rusia, daripada Belgium, daripada Korea yang nak hadir pada tarikh yang lalu tapi tidak dapat hadir pada tarikh ini.
Satu kelainan dalam konfes kedua ini ialah penglibatan berbagai-bagai pihak sebagai rakan strategik dalam penganjuran. Ini termasuklah golongan korporat. Ya, UMW Holding telah tampil menjadi rakan strategik yang utama kita, dan juga UMW telah menghasilkan sebuah buku antologi puisi iaitu Meneka Keakraban, yang di dalamnya ditulis oleh ahli-ahli korporat. Itu yang amat menarik kerana penglibatan ahli korporat dalam bidang puisi. Selain daripada itu, tenaga pengajar yang lain termasuklah Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia (MOTEK), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, JKKN, UMK, Universiti Malaysia Kelantan, dan juga persatuan-persatuan penulis yang ada di seluruh Kelantan juga telah bersama-sama kita menganjurkan konfes ini. Jadi penglibatannya agak begitu baik pada tahun ini berbanding dengan tahun yang lepas, ya, sebab penglibatan ramai pihak dan juga meliputi pelbagai bidang. Ya. Baik Datuk, kalau kita lihat ni tadi Datuk pun ada nyatakan ada banyak pengisian dan juga aktiviti yang berlainan yang akan diadakan sepanjang konfes yang akan berlangsung 7 hingga 9 September ni. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit atur cara setiap hari itu, dan mungkin pada hari terakhir ada apa-apa acara kemuncak yang akan diadakan. Baik, hari pertama 7 hari bulan September, paginya pendaftaran. Kemudian kita adakan majlis perasmian yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, yang akan hadir pada sebelah petangnya untuk merasmikan acara ini. Dan selepas perasmian, ada ucap utama. Ucap utama akan disampaikan oleh sastrawan negara Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh, yang akan membicarakan tentang puisi, kata-kata puisi dalam terutamanya dalam konteks kemanusiaan. Baik, kemudian sebelah malamnya kita adakan diskusi buku, kumpulan puisi karya Arham Kama. Kemudian kita adakan juga baca puisi kerohanian. Ini bersesuaian dengan hari Khamis malam Jumaat, dan kita adakan baca puisi kerohanian. Ini tidak melibatkan muzik dan sebagainya. Okay, kemudian keesokan harinya pada 8 hari bulan, itu merupakan hari yang penuh, ya, daripada pagi sampailah petang. Kita akan adakan majlis pembentangan kertas convention yang saya sebutkan tadi daripada tokoh-tokoh di dalam negara dan juga di luar negara. Jadi sehingga petang, ya, hingga petang. Kemudian acara pada sebelah malamnya merupakan acara kemuncak, di mana diadakan persembahan kebudayaan termasuk wayang kulit, persembahan barat, ya, dan juga baca puisi dari beberapa tokoh yang terkenal, dan juga peserta-peserta daripada dari dalam dan juga luar negara akan mempersembahkan bacaan puisi mereka pada malam kemuncak itu. Okey Datuk, kemudian sebenarnya banyak lagi kita nak tanya, tapi memandangkan kita sekarang ada sedikit kekangan masa, jadi kita minta Datuk secara ringkasnya harapan untuk konfes pada kali ini. Baik, saya mempunyai harapan yang tinggi agar konfes ini akan diteruskan pada tahun-tahun hadapan, sebab konfes ini sebenarnya telah menyatukan seluruh pemusi dunia untuk bertemu, berkomunikasi, berinteraksi, dan akhirnya dan tempat yang kita pilih itu, Pantai Bachut ini merupakan tempat yang sangat menarik, ya, pantainya putih landai, tempat mencari ilham yang sangat sesuai, ya, dan dengan keadaan
flora dan faunanya. Saya rasa ini menambahkan ilham kepada para pemusi seluruh dunia. InsyaAllah. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Dr. Razwan Ibrahim selaku Presiden Pemuisi atas perkongsian topik kita, Konvensyen Pemuisi Sedunia kedua ataupun KOMPES yang akan berlangsung di Bacok Kelantan. Terima kasih banyak Datuk dan selamat maju jaya kita ucapkan untuk KOMPES kali kedua ini. Dan selepas ini kita nak bersama dengan sponsor kita pada hari ini, pakaian yang kita pakai pada hari ini. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Baik, kembali bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Hari ini kita banyak bercakap mengenai perpaduan. Tadi kita bersama dengan Datuk yang bercakap mengenai konvensyen pemuisi. Sekarang ni kita nak bercakap tentang fashion dan juga kebudayaan bersempena dengan My Gaya Man 2023. Bersama kami pada hari ini Rasta Rashid, Presiden Persatuan Pereka Bumi Putera Malaysia. Selamat datang. Assalamualaikum. Bukan kali pertama Rasta Rashid bersama kami, tapi yang pertama sekali kita nak ucapkan terima kasih dahulu kerana menyediakan pakaian kami pada hari ini. Betul. Yang batik juga merupakan salah satu budaya Malaysia yang perlu diangkat dan perlu perkasakan lebih lanjut. Baik, kita nak bercakap mengenai memperkasakan industri fashion itu sendiri dan juga gaya hidup Malaysia, iaitu My Gaya Man 2023. Jadi pertama sekali mungkin boleh Puan Rasta ceritakan lebih lanjut lagi berkenaan dengan acara ni dan kepentingannya, apakah antara aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan sepanjang My Gaya Man 2023. Okey. Terima kasih Pasha dan Izu kerana menjemput saya sekali lagi lah ke studio hari ini di Bernama TV. Okey, so Persatuan Pereka Bumi Putera Malaysia atau dikenali sebagai MBDA melaksanakan program My Gaya Month. My Gaya Month ini adalah tahun yang ketiga dan kedua kalinya yang berada di Fahrenheit, Kuala Lumpur. Kerjasama bersama dengan KPDN iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup untuk melaksanakan program kempen beli barangan Malaysia bersama-sama untuk menjayakan bukan saja memartabatkan batik di Malaysia tetapi juga koleksi-koleksi atau barangan buatan di Malaysia sama ada syarikat itu diregisterkan di Malaysia atau pembuatan dari Malaysia sendiri. My Gaya Man adalah satu program yang diinisiatifkan dari MBDA untuk memastikan pereka-pereka kita, usahawan-usahawan baru kita untuk mendapat lebih peluang, membuka jalan baru untuk mereka untuk terus berdaya saing di dalam industri fashion dan lifestyle. Adakah ini juga merupakan salah satu inisiatif untuk menyahut seruan yang membawa Perdana Menteri di mana beliau ada umumkan sebelum ni di mana untuk mewajibkan setiap penyewa awam mengenakan pakaian batik setiap hari Khamis. Adakah ia merupakan salah satu ataupun menyahut baik inisiatif tersebut? Ini adalah satu inisiatif yang sangat baik. Saranan yang sangat baik kalau kita bandingkan tahun-tahun yang lepas, walaupun kita selalu bercerita tentang batik, songket, tekstil tempatan, tak kira tenun dan sebagainya, tapi hari ini kita sentuh sedikit lebih kepada batik. Salah satu sebab kenapa batik, antara kain-kain tekstil tempatan, batik mudah didapati dan harganya boleh dikawal. Saranan ini adalah sangat baik dan saya sangat memuji dengan saranan kerajaan untuk terus bukan sahaja menyahut cabaran membantu memakai pakaian batik tetapi menerapkan satu mindset kepada semua masyarakat bahawa kalau bukan kita untuk menguatkan industri batik ni, siapa lagi? Bukan saja kepada tempatan, malah untuk klien dari luar negara. Itu sangat penting. Kesedaran kita sebagai masyarakat Malaysia untuk meningkatkan, menaikkan, dia kata martabatkan sebenarnya kita kena ada satu sikap yang kita kena faham. Kalau kita sendiri, rakyat Malaysia, tidak membantu tekstil tempatan untuk berada di pesada luar negara,
siapa lagi yang harus laksanakan. Dari situ kita juga dapat melaksanakan ekosistem yang baik. Dari segi pekerjaan, dan kita dapat membantu pembatik-pembatik di Malaysia ini terus maju ke hadapan tanpa kita tidak menoleh ke belakang lagi. Batik adalah satu teknik seni yang harus kita naikkan, kita kekalkan. Kita tidak boleh melihat dari cara harga yang berbeza. Mungkin orang ada cakap, kenapa batik di luar negara lebih murah daripada negara Malaysia? Sebenarnya saya benar dan tidak benar. Kenapa saya cakap begitu? Pembuatan teknik batik adalah teknik. Pembuatan batik itu sangat, bukan kata technical, dia critical, tetapi kesenian itu yang kita harus orang kata support atau kena memahami bahawa yang kita perlu cinta sebagaimana pereka-pereka batik yang ada di luar sana. Idea is very expensive, so we cannot put idea as something cheap or something that you think that is not worth to pay for. So itu yang paling penting. Hari ini pembatik melaksanakan batik dengan dua cara, antara batik mesin atau batik buatan tangan. So kita kena faham, batik mesin dia akan produce process in 10,000 meters maybe in 1 yard, right? And it's easy, everything embossed into the computer, type saja semua keluar. Tetapi pembuatan batik yang tradisional dia lebih teknikal, daripada proses mengecop, mewarna, mencuci, menjemur. Ini adalah satu perkara yang kita harus lihat dengan teliti dan memahami. Sebab tu saya kata pendekatan knowledge kena berada dari akar umbi. Bila kita memahami tentang batik itu, maka tidak ada isu lagi kenapa batik Malaysia itu lebih mahal dari batik luar. Dan kita tidak boleh deny untuk pembekal batik mesin harus ada juga, sebab kita kena faham dalam perniagaan tidak salah, tapi cara kita, bagaimana kita kena bagi tahu masyarakat mana satu batik printed and batik betul-betul tradisional. Mungkin dekat situ pentingnya orang kata education untuk kita meningkatkan lagi awareness kepada orang ramai di luar sana. Bagaimana untuk kita nak membezakan antara batik yang betul-betul dibuat dengan tangan dengan batik yang dibuat yang dihasilkan dengan mesin. Sebab macam Puan Rasta sebutkan tadi, dari segi perniagaan itu tidak salah, semua peniaga nakkan keuntungan. Tetapi untuk kita memartabatkan lagi batik Malaysia itu sendiri, untuk lebih ramai lagi rakyat Malaysia boleh membeli batik itu, kerana batik tradisional memang kita semua tahu memang mahal, tapi berbanding dengan batik daripada luar negara yang lebih murah, lebih accessible. Pandangan daripada Puan Rasta sendiri, bagaimana kita nak membuatkan batik Malaysia itu lebih accessible kepada rakyat Malaysia, pada yang masa sama kita boleh menghargai juga pengusaha-pengusaha batik di luar sana. Okey, saya tambah sikit daripada tadi dan rangkaian kepada soalan itu tadi. That's why mereka kita kena atau peniaga kita, fashionpreneurs, kena declare printed batik and authentic batik, kena declare, so that pengguna atau pelanggan kita faham, okay, this is printed batik. Printed batik harganya agak rendah, authentic batik harganya tinggi. Dan macam saya kata, I agree and disagree, batik luar lebih murah. Sebenarnya walau di negara jiran kita sekalipun, memang dia ada batik murah, sederhana, dan memang ada batik yang mahal. Kadang-kadang batik cotton dia sampai melebihi RM1,000. Itu yang saya katakan tadi, sebenarnya is the technique. Cara kita perhalusi, memahami apa itu batik. Dan saya pun rasa apa yang kerajaan mahukan adalah supaya semua masyarakat dapat menyokong pemakaian batik ini. Dan kalau boleh pereka dan pembuatan ini dapat dipikirkan bagaimana cara untuk kita dapat satu rangka harga yang orang lain semua boleh afford, kan? Tapi itulah hakikatnya. Macam saya kata tadi, printed batik has to be declared, so that there's awareness. Kita punya pelanggan faham, oh, this is printed batik, so you pakai pun dia tahu. So, oh, this is the authentic one. Dia ada banyak cara batik ni. Dia ada hand block, dia ada canting, dia ada berbagai-bagai. Printed pula, dia ada mesin, dia ada silk print, ada berbagai-bagai. So, bagi saya, at the end of the day, penyampaian kita dalam batik adalah kepada awareness. Once that masyarakat faham awareness ini, maka tiada lagi isu.
kenapa batik kita mahal. So Itu akar umbinya kita kena faham bagaimana kenapa harganya begitu mahal, dan ada yang perlu kita terokai. Begitu harganya murah begini, harganya mahalnya kualitinya begini. Okey, kita nak beralih sedikit daripada batik. Kita cakap sedikit berkaitan dengan My Gayaman yang telah berlangsung ataupun dirasmikan pada 29 Ogos hari itu, kalau tak silap saya, oleh Setiausaha Kementerian KPDN. Selain daripada perasmian pertunjukan-pertunjukan batik dan sebagainya, apa lagi sorotan aktiviti daripada My Gayaman? Okey. Kita ada 30 mereka yang terlibat dan 30 booth yang disediakan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup kerana menyambut sahutan, membantu kita industri fashion dan lifestyle, menyediakan satu peruntukan untuk kami menjalankan aktiviti My Gayaman ni. Okay, so program yang kita laksanakan salah satunya forum melibatkan fashion in business. It's all about fashion, but more into the 2 days punya relevantly lah. Okay, kita ada speaker yang terlibat, dan 10 hari bulan September ini kami akan melangsungkan peragaan fashion yang melibatkan 30 designer juga. Nanti bolehlah pihak bernama kita jemput sekali untuk hadir untuk melihat merealisasikan juga majlis itu nanti. Dalam 30 designer itu pelbagai fashion. It's not about fashion only. Kita ada accessory and kita ada catwalk. I'm talking about the real catwalk. Oh, kucing. Yes. Bukan orang berjalan, bukan model. Yes. Bukan orang model berjalan. So, sangat interesting sebab mereka ni dia design baju kucing. Dia design kucing. So itulah directionsnya MBDA nak lakukan. It's about fashionpreneurs. It's not about just to be a fashion designer. Kita kena build you as your entrepreneurs. Macam mana kita peragakan di pentas, mesti kita tahu macam mana untuk kita jualkan dia. So itu yang kita kena faham. Itulah juga yang kita nak sarankan, dan kerajaan juga sangat menyokong. Setiap entrepreneurs have to have that mindset. You can be a fashion designer. Glamour is like automatically happen to you. Tapi you kena tahu untuk pasarkan you punya koleksi-koleksi. Itu adalah. Jadi bercakap pasal My Gayaman ni dia berlangsung selama sebulan lah kan? Sampai bila My Gayaman ni akan diadakan, dan dalam sebulan tu apakah antara mungkin pengisian aktiviti macam mana orang luar ataupun orang ramai boleh menyertai mungkin, dan di mana aktiviti-aktiviti ni akan dijalankan? Okay, other than datang ke Fahrenheit sendiri melihat aktiviti booth yang diadakan, kita juga akan sediakan kelas-kelas seperti melukis batik, tutorial, daripada makeup to clothes, So anda semua boleh melayari kita punya IG MBDA_official, dan di Facebook juga. Di sana kita akan selalu update apa aktiviti yang akan hadir untuk My Gayaman. Atau boleh hubungi saya juga di 016-276-5056. Itu dia. Kita nak tahu juga, selain daripada batik, ada tak fashion-fashion lain yang akan diperagakan ataupun diperkenalkan? Oh ya. Di dalam 30 designer tadi, bukan semua akan mereka tentang batik. Kita ada couture, kita ada accessories, like I said, there's a catwalk. Ada lagi berbagai-bagai pakaian, bukan sahaja untuk batik. Tapi the interesting about pereka-pereka batik di MBDA, bukan sahaja pakaian tradisional, pakaian yang lebih santai, lebih moden macam hari ni yang you pakai. Kan? Ini kurta. Ini streetwear. Okey. Ya. Mungkin Puan Rasa boleh kongsikan antara 30 designer tu siapa antara mereka, dan apakah orang kata produk ataupun design yang mereka akan peragakan sewaktu My Gayaman nanti? Ramai tu nak sebut 30 Of course, salah seorangnya saya lah, Rasta Rashid. Kalau kenal Encik Bon Zainal Harun, kita ada Fizi Wu, kita ada Amara Paldoni, Huda Hassan, Hasfitri Yusof, Masfira Majid, we have Gadis. Okey, ramai ni. Adalah beberapa yang nak sebut semua. Nama-nama yang agak terkenal yang kita pernah dengar juga.
Jadi kepada orang ramai di luar sana, jangan lupa kalau ada masa terluang boleh kunjungi Fahrenheit untuk menyaksikan pelbagai aktiviti menarik dan juga rekaan-rekaan fashion daripada designer tempatan itu sendiri. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Rasta Rashid selaku Presiden Persatuan Perika Bumi Putera Malaysia sudi bersama kami untuk mempromosikan Marga Yaman dan juga bercakap sedikit mengenai batik itu sendiri. Mungkin lepas ni kita boleh lebih ramai orang kata menghargai seni batik itu. Betul, dan terima kasih kita ucapkan. Dan selepas ni kita ada satu lagi, tapi jangan ke mana-mana, kita nak bercakap soal animasi. Sahaja. Sahaja. Jadi kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Baik, di Malaysia, budak-budak sekarang mungkin sedia kenal dengan animasi seperti Upi Ipin, Bobo Boy, Ejen Ali dan sebagainya. Tapi tahukah anda pada satu ketika dahulu fenomena animasi ini dicetuskan melalui animasi Sang Kancil. Betul. Tapi zaman tu bukan zaman saya lah. Alamak, dia nak cakap apa ni? Apa mesej sebenarnya nak disampaikan? Tapi betul, bagi mungkin mereka yang sama generasi dengan saya, mungkin akan ingat animasi-animasi Sang Kancil yang selalu kita lihat di Kaca TV. Kalau waktu dulu kita tak ada platform-platform streaming yang kita boleh lihat pelbagai jenis kartun dan animasi dan sebagainya, itulah hiburan kami. Betul. Dan bersama dengan kita pada hari ini iaitu perintis animasi Asia iaitu Hassan Abdul Muttalib atau lebih mesra dikenali sebagai Pak Hassan untuk bercakap topik kita pada hari ini, Bapa Animasi Negara. Apa khabar Pak Hassan? Baik. Terima kasih datang ke Bernama TV. Terima kasih. Okey, Pak Hassan, di awal perbincangan kita mungkin kita nak tahulah Pak Hassan selaku orang yang cukup lama dalam industri animasi ini. Macam mana Pak Hassan melihat perubahan ataupun transisi daripada animasi yang dahulunya sehinggalah ke zaman moden ni? Perubahan yang terbesar tu adalah dari segi cara kami buat animasi. Dulu semuanya lukis dengan tangan, tapi sekarang ni dah pakai komputer. Dan kalau pada tahun 70-an tu, 72, saya seorang saja yang animator, yang jadi pengarah dan penulis. Tapi sekarang ni bersepah. Jadi teknologi itu sudah membolehkan ramai orang muda sekarang ni memilih animasi dan multimedia sebagai kerjaya. Jadi maknanya dia orang nampak ada potensi untuk maju di masa depan. Kita nak tahu juga mungkin pada tahun 70-80-an tu kenapa kurangnya generasi yang nak bergiat aktif dalam bidang animasi ni, kerana tak ada galakan ke, kerana tak diperkenalkan secara meluas ke, atau macam mana pada zaman tu? Nombor satu, tak ada orang yang tahu melukis secara animasi. Lukis kartun lain, lukis kartun untuk animasi lain. Cara dia dia ada kaedah dia yang tertentu lah. Yang kedua, kamera. Dulu kita kena letak di bawah kamera, dan kalau kita tengok kamera tu macam roket nak pergi ke bulan. Dia menegak gitu lah. Dia menegak, lepas tu meja dia boleh berpusing, bergerak ke kanan kiri, kamera tu boleh naik turun. Jadi sebelum kita bawa lukisan kepada kamera, kita kena tahu apa yang kamera boleh buat dan apa yang dia tak boleh buat. Maknanya kita merancang untuk penggambaran. Sekarang ni dia main tolak-tolak, cut and paste. Dulu tak boleh. Semuanya kita kena rancang dulu. Jadi selalunya tempoh merancang tu berapa lama? Itu bergantung kepada kerumitan tiap-tiap satu scene lah. Jadi ada banyak yang kadang-kadang nampak animasi sikit tapi kerja dia banyak. Dan ada kadang-kadang kita tengok animasi dia bukan main rumit tapi mudah untuk dibuat. Jadi kalau kita kerja buat iklan, lagi hebat lah kerja-kerja yang kita kena buat kan. Jadi masa buat iklan tu, tiap-tiap satu iklan yang buat tu berbeza daripada yang sebelum tu. Kadang-kadang kita terpaksa reka sesuatu, cara buat dan cara menyampaikan animasi tu. Pak Sang nak tanya, mungkin teknik untuk menghasilkan satu animasi pada zaman dahulu, adakah sama ataupun mungkin Pak Hassan boleh terangkan serba sedikit persamaan ataupun perbezaan dengan kerana nampak kalau kita tengok dekat paparan skrin tadi tu lebih kurang sama macam stop motion animation. Mungkin Pak Hassan boleh jelaskan lebih lanjut lagi perbezaan ataupun mungkin persamaan teknik untuk menghasilkan animasi. Stop motion animation tu berbeza dengan yang kita lukis dengan tangan tu.
yang kita panggil cell animation. Jadi di peringkat awal tu, nombor 1 tu kita kena tahu tentang skrip. Kemudian animator tu juga kena tahu pengarahan. Dan dia kena tahu lakonan. Kerana dia adalah pelakon tapi menggunakan pensel. Jadi itu sebab saya punya staff dulu di Filem Negara, saya bagi diorang tu menyuarakan kartun tu supaya diorang faham bagaimana nak buat animasi sesuatu watak tu. Jadi ada banyaklah perkara yang kita kena tahu sebelum dipanggil animator. Misalnya di Eropah, diorang belajar animasi berbeza sangat daripada di Malaysia. Tahun pertama, diorang belajar sastra, teater, muzik dan juga falsafah. Pelik kan? Jadi ada banyak perkara yang hari ni dia orang belajar dekat universiti, dia orang tak tahu bab-bab ni semua. Mengapa falsafah? Falsafah adalah melihat sesuatu dengan lebih mendalam. Jadi walaupun lukisan kita ni, kartun kita adalah lukisan, tapi kita kena fikirkan dia seakan-akan macam satu watak yang hidup. Jadi macam Charlie Chaplin kan. Mengapa kita boleh ingat Charlie Chaplin tu sampai sekarang? Dia boleh melakukan dan menyampaikan sesuatu tanpa kata-kata. Jadi Disney sendiri kagum dengan Chaplin. Jadi dia macam iceberg lah. Di atas kita nampak animasi, tapi di bawah dia banyak sangat perkara nak diceritakan. Jadi untuk melahirkan ataupun untuk menjadi seorang animator pada zaman dahulu, macam Pak Hassan kata tadi, dia perlu jadi pengarah, dia perlu jadi penulis skrip, dia perlu jadi pelakon, dia perlu jadi penyanyi dan sebagainya. Jadi Pak Hassan masa tu menerima pendidikan bagaimana untuk dari segi ideanya, dari segi pengarahannya, dari segi skripnya? Jadi tahun 1972 kami dapat ketua pengarah yang baru. Jadi dia tentulah dia nak buat sesuatu yang baru kan. Jadi dia suruh kami buat trailer-trailer perayaan macam hari kebangsaan, hari raya dan sebagainya, tapi menggunakan animasi. Jadi itulah, saya pun tak pernah buat animasi dan saya tak fikir yang saya boleh buat. Tapi bila dah bagi peluang, jadi kita kena, itulah yang orang putih kata, when opportunity knocks, open the door. Saya bukan setakat open the door, bagi seluas-luasnya. Jadi saya selalunya bila ada perkara baru, saya belajar dengan sendiri. Jadi nasib baik saya dalam perpustakaan di Filem Negara, ada filem-filem daripada Canada, daripada Germany dan banyak negara yang banyak filem-filem pendek animasi. Dan banyak saya tiru untuk saya buat untuk trailer-trailer perayaan dan juga perkhidmatan awam macam nyamuk Aedes, trailer tangki gas apa semua kan. Jadi itu cara saya belajar dengan meniru di peringkat awal. Dan lama-lama kita ni macam dalam seni lukis jugalah. Saya tak ada bakat melukis, tapi pasal minat melukis, saya tiru, lama-lama jadi pandai. Tapi yang saya tiru ni siapa? Pelukis-pelukis hebat. Mana boleh kita tersilap? Jadi itulah cara gaya saya. Jadi akses untuk mendapatkan lukisan-lukisan animator tu macam mana pada zaman tu? Kalau zaman sekarang senang ada internet dan sebagainya. Zaman dulu macam mana nak dapat tu akses? Yang dulu tu tengok dekat panggung. Bila ada filem Disney, kita lah nombor 1 yang pergi tengok. Lepas tu saya belanja dengan duit sendiri saya pergi ke festival filem animasi di luar negara. Kat situlah saya dapat berjumpa dengan animator yang ni, dan itu di festival ni animasi dia berbeza daripada yang apa yang dibuat oleh Disney. Itu kita panggil independent animation. Independent animation ni dia tak banyak lukisan. Yang dipentingkan adalah cerita dan pengarahan. Saya pula kebetulan masa tu pinjam Disneyland show daripada RTM. Jadi nasib baiklah dia orang pinjam. Saya bawa balik, saya tengok frame by frame pakai magnifying glass, dan saya tiru cara berjalan asap, api dan apa semua kan. Dan itulah saya masukkan dalam semua animasi yang saya buat tu. Sedikit info, untuk satu aksi figura animasi tu, berapa banyak lukisan perlu dibuat untuk menambahkan yang action tu hidup? Jadi orang kata satu saat kena ada 24 lukisan kan. Saya tak pernah fikir macam tu. Kita fikir berapa cepat dan berapa slow dia punya pergerakan atau lakonan dia. Jadi itu menentukan berapa lukisan yang kita kena buat. Dan animasi sebenarnya bukan duduk dekat lukisan, tapi dia duduk dekat
ruang di antara satu lukisan dengan satu lukisan yang lain. Jadi mata kita ni kena tipu. Jadi otak kita pula mengatakan, oh dia bergerak. Sebenarnya tidak. Dia lukisan yang langsung tak bergerak kan. Betul. Jadi animasi itu terdapat in the space between the drawings. Itu yang dikatakan persistence of vision tu. Ini kalau kita lihat di skrin sekarang ni dipaparkan antara kartun-kartun yang menjadi memori zaman kanak-kanak saya. Sang Kancil. Yang juga lagi satu yang saya paling ingat adalah ini dialog dia, jangan monyet, jangan. Itu bila monyet and the Gale yang nak sangat makan cili. Kita tanya dengan Pak Hassan, macam mana adakah Pak Hassan sendiri ke yang orang kata menghasilkan jalan cerita untuk animasi Sang Kancil dulu Jadi tu? saya bernasib baik kerana masa saya di sekolah rendah, sekolah orang putih masa tu, saya banyak baca buku-buku cerita. Dan ada cikgu saya cukup minat dengan kelas dia kerana dia akan cerita tentang The Monkey God dan apa semua. Lepas tu bila saya masuk sekolah menengah, lagi banyaklah buku yang saya baca sehingga saya minta bekerja dalam perpustakaan. Jadi saya tak perasan lah. Itulah yang mendatangkan kepada saya pahaman tentang jalan cerita, bukan penulisan skrip. Jalan cerita tentang watak dan perwatakan dan lokasi. Jadi kerana saya baca buku orang putih, saya selalu top dalam bahasa Inggeris. Selalu dapat nombor 1. Pasal itulah saya dipilih untuk masuk filem negara. Jadi sangat penting kita baca sastra dunia. Sastra dunia ni terutama macam daripada England ni kan, dia orang punya falsafah dan cara pemikiran tu bukan main hebat. Jadi kita kena belajar dengan orang yang lagi pandai daripada kita. Jadi itulah yang terbawa-bawa bila saya diminta untuk buat trailer. Saya tahu bagaimana nak merangka cerita walaupun saya tak pernah belajar kan. Kemudian pada itu baru saya belajar tentang penulisan skrip. Okey Pak Hassan, kita nak tanya banyak lagi berkaitan dengan animasi di negara kita, tapi kita nak berehat seketika. Sebelum tu jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Apa punya cerita ni? Macam dah tak ada modal industri filem Malaysia ni. Siapa pengarahnya tu? Iyalah. Ini Messi Hassan Muttalib lah ni. Ulah. Kita jangan salahkan pengarah dia je. Salahkanlah penulis skrip. Siapa yang menulis skrip itu? Hassan Muttalib. Sedikit cerita daripada Hantu Kalimah Balik Kampung. Sidonnya daripada tu kita nak tahu juga Pak Hassan. Sebenarnya nama Hassan Muttalib ni ada perkaitan dengan apa-apa ke? Sampai dalam sedutan tadi pun kita tengok tengoklah siapa pengarahnya Hassan Muttalib. Tengoklah siapa penulis skripnya Hassan Muttalib. Jadi nama Hassan Muttalib tu sendiri. Jadi ini Muhammad Khalid balas budi. Kerana tahun 2003 ke 2004 dia buat Man Laksa. Kena pukul dengan seorang pengkritik filem. Pasal apa rupa filem macam tahun 70-an. Jadi itulah pertama kali, saya tak kenal Muhammad Khalid masa tu secara peribadi. Jadi pertama kali saya tulis artikel tentang filem, saya hantar ke Mingguan Malaysia. So keluar saya kata ini bukan komedi, ini parodi. Jadi parodi ni dia macam komedi tapi dia parli sesuatu. Sesuatu orang atau satu situasi. Jadi kita kena tahu yang tu, barulah kita akan appreciate yang parodi ni. Jadi bila keluar dalam surat khabar, barulah heboh satu Melaya, sehingga rektor Aswara pun cakap dengan saya, "Oh, saya baru tahu." Jadi dapat panggilan daripada Mamat. Dia kenalkan diri dia, dia kata terima kasihlah. Seorang tahu pun cukup. Maknanya betul lah yang saya cakap tu. Jadi lepas itu banyak kali dia keluar ni, bukan saja ni, nama saya pun keluar dan sebagainya. Jadi orang kata dia pedli saya, bukan. Saya tak pernah buat drama TV. Adalah satu saja saya buat, lepas tu saya give up. Kerana stesen hancurkan skrip saya. Bukan skrip, director dah mengarah. Ni. Jadi Muhammad Khalid sebenarnya dia pedli drama-drama TV
kalau pemilik gerai pun tahu buruknya drama tu, apalagi orang lain kan. Jadi itulah yang masukkan nama saya. Dan saya ni tak pernah buat drama. Jadi dia nampak macam pukul saya. Sebenarnya dia pukul orang lain. Jadi semua filem-filem dia macam tu. Semuanya gunakan parodi. Macam Zombie Kampung Pisang kan. Dia perli orang-orang dalam industri filem. Siapa yang makan dekat kedai Wak Jabit tu akan jadi zombie. Maknanya pengarah-pengarah yang tak ada ni. Yang buat filem, yang merosakkan otak audience. Itu cara dia. Apocalypse X tu adalah tentang politik negara. Jadi itulah mesej-mesej halus yang dimasukkan dalam orang kata karya-karya daripada Muhammad Khalid. Baik, kita nak bercakap juga sedikit mengenai dengan pandangan Pak Hassan sendiri mengenai industri animasi negara. Macam mana pandangan Pak Hassan mengenai, yelah sekarang ni kita ada animasi-animasi yang sangat berkualiti tinggi. Kita ada seperti Upin Ipin, Bobo Boy dan sebagainya. Macam mana Pak Hassan menganggap pembangunan dalam industri animasi negara, di mana hala tuju industri animasi negara, dapatkah industri animasi negara kita ni setaraf dengan luar negara? Ada 2 jabatan yang bertanggungjawab, 3 sampai sekarang yang mengangkat animasi. Semuanya di bawah kerajaan. Bermula dengan filem negara, animasi bermula di situ. Kemudian bila kita buat tahun 83 Menteri Penerangan datang, dia tengok filem animasi yang pertama tu yang panjang. Dia kata buat lagi 13 episod. Masa tu belum ada lagi program untuk nak beli animasi tempatan. Itu tahun 1983-84. Jadi tahun 1994 saya dipanggil untuk mesyuarat untuk meluluskan 2 program Usop Sontorian dengan Sang Wira untuk dijadikan permulaan lah untuk industri animasi. Daripada situlah berkembangnya industri animasi sehingga MDEC, Multimedia Development Corporation pada masa itu, yang bagi dana yang besar dan buat pertandingan untuk menggalakkan orang muda banyak keluarkan idea-idea baru dan sekarang kita nampak usaha tu sudah pergi ke peringkat antarabangsa, di mana kita sekarang ni buat animasi untuk Disney Channel, untuk syarikat-syarikat besar di Amerika, dan Sony dan Nintendo di Jepun, untuk Itali dan sebagainya. Bermakna kita dah standing dari segi teknik. Cuma dari segi pengarahan dan penulisan tu dan juga bahasa visual dia, kita kena memperbaiki, barulah kita boleh pergi ke tahap yang lebih tinggi. Tapi kalau kita lihat trend sekarang ni, bahasa percakapan, pertuturan dan juga bahasa visualnya sedikit berbeza berbanding dahulu, lebih kepada kesopanan, ketatasusiliaan dan sebagainya. Tapi trend sekarang ni melihat lebih kepada bahasa selangar-selangar yang terkini, bahasa-bahasa remaja dan sebagainya. Jadi macam mana Pak Hassan melihat, ada tak kebimbangan bahasa-bahasa visual yang digunakan tu memberi sedikit kebimbangan dalam memartabatkan kesenian dan juga warisan budaya kita? Ini, saya tak salahkan stesen televisyen ataupun producer. Saya salahkan orang yang membuat. Jadi ini banyak bergantung kepada kepribadian karyawan tu. Jadi kalau dia adalah orang yang ada elemen moral dalam diri dia, ada etika dan sebagainya, dia tahu apa cara untuk nak menyampaikan sesuatu. Misalnya kalau kita tengok Penglipur Lara zaman dulu kan, tengok dia orang punya pantun, seloka, gurindam, bahasa dia punya halus. Mengapa sekarang ni dah pergi universiti dan sebagainya, keluarnya bahasa kasar, lepas itu dengan rambut merah, hijau, kuning? Daripada mana datangnya? Mana perginya Melayu tu dalam kita punya karya? Jadi kepribadian karyawan itulah yang sangat penting. Dialah yang menentukan ke arah mana kita nak bawa. Ada pengarah-pengarah hebat kita, tapi mereka tidak dibagi perhatian. Contohnya macam dulu Muhammad Khalid, lepas itu Uwe Haji Syahri, dan Namrun ni semua. Inilah orang-orang yang ada kewibawaan untuk mengangkat karya kita pergi ke tahap yang lebih tinggi. Okey, Pak Hassan, kita nak tahu juga dalam industri animasi, masa Pak Hassan bergiat dalam industri animasi, siapa yang Pak Hassan letakkan sebagai panduan ataupun sebagai ikon
untuk menjadikan beliau this is kita punya KPI untuk dicapai tahap karyanya? Siapa tu? Jadi masa tu belum ada lagi. Saya ada ramai rujukan, terutama daripada National Film Board of Canada. Dia orang ni buat filem yang filem perkhidmatan awam, pendek-pendek, tapi idea bukan main luar biasa. Saya selalunya cari tengok idea, bukan animasi dia. Kemudian baru animasi. Lepas tu bila saya tengok animasi dia, seakan-akan dia menipu, tapi dapat efek yang sama seperti yang animasi hebat. Dan salah seorang tu adalah nama dia Ishu Patel. Ishu Patel ni dia Academy Award winner. Dan kebetulan pada 2011 saya dijemput ke Nanyang Technological University di Singapura. Dia jadi salah seorang profesor kat situ. Dan saya pula bekerjasama dengan dia, komen tentang karya-karya student dia. Bila saya ceritakan dekat dia yang saya sebenarnya belajar daripada filem-filem dia tahun 70-an, dia ketawa. Pasal kita tanya juga, mungkin ialah dengan orang kata perubahan zaman dan juga teknologi yang ada sekarang ni, mungkin Pak Hassan nak komen sikit mengenai seni penghasilan animasi itu sendiri. Jadi malangnya ada beberapa siri animasi saya tengok, dia lebih kepada multimedia. Jadi multimedia ni banyak menipu. Tapi kalau kita pandai, orang tak tahu yang kita tipu. Misalnya kalau macam squash atau stretch, dulu kita semuanya lukis dengan tangan. Tapi sekarang boleh dibuat pakai dia punya perisian dia, perisian komputer kan. Jadi yang tu pun kita kena tahu berapa cepat, berapa lambat. Misalnya kalau dia daripada sini dia bergerak ke sini, dia bergerak perlahan dulu, dia speed up, lepas tu dia akan slow down. Ini kita panggil exponential curve kan. Jadi itu teknik tau. Tapi kita kena kaitkan dengan jalan cerita dia. Emosi karakter pada masa itu macam live punya karakter kan. Pasal apa dia buat ini? Apa tujuan dia? Itu semua kena ada dalam kepala kita lah apabila kita buat animasi tu. Sebab saya banyak dulu, saya bukan animator yang baik. Saya banyak ambil shortcut. Tapi kenapa? Kerana saya tak ada asisten 5-6 orang untuk bantu. Semuanya saya buat sendiri. Dan bila saya buat iklan, saya boleh buat 6 saat dalam satu malam. Saya seorang je. 6 saat. Kalau saya pakai asisten, dia slow. Kerana saya terpaksa tengok balik, ubah balik. Tapi adalah 2-3 orang yang saya sendiri pun saya boleh kata belajar dengan dia orang. Macam terpanggil dia Mike Ismail. Bukan orang putih, orang Melayu. Mike Ismail, dia ni memang bagus. Lagi satu tu ni Zulkif kita panggil dia CD Hamdan. Ni semua animator hebat lah pada masa dulu tu. Dia orang ni lah yang buat apa yang saya nak. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Hassan atas perkongsian mengenai topik kita Bapa Animasi Negara. Ini merupakan satu penghormatan kerana dapat bersama-sama dengan ikon ataupun perintis animasi Asia yang cukup disegani bukan sahaja di negara kita tetapi juga di negara-negara Asia. Terima kasih Pak Hassan kerana sudah meluangkan masa dengan kita di Studio Berkhabar Malaysia, dan terima kasih kita ucapkan kepada anda yang setia bersama kita daripada jam 9 hingga ke 10.30 pagi ni. Jadi esok kita akan bersama dengan rakan tugas yang lain. Kita dah selesai hari ini. Untuk itu saya Izu Yusof. Saya Pasha Rahim. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Kita akan jumpa lagi insya-Allah. Bye. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.